Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab soalan nombor 6. Untuk maklumat ahli yang Datuk Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, gaji merupakan hak ataupun constitutional right di bawah Perlembagaan Persekutuan. Pada ketika ini, kerajaan tidak hasrat untuk mengkaji bagi mengecilkan gaji dan allowance kekitangan awam. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sara hidup yang semakin tinggi dan keperluan barangan yang meningkat. Ini adalah kerana sekiranya gaji dan allowance dikecilkan, sudah semestinya akan memberikan kesan kepada pendapatan kekitangan awam kerana gaji bersih yang diterima tidak akan dapat menanggung kos kehidupan yang tinggi. Pegawai juga akan berada dalam keadaan kurang baik apabila bersara kelak berbanding pegawai yang telah bersara dengan amaun gaji yang tidak dikecilkan. Namun begitu, bagi menyokong langkah perbelanjaan berhemat, kerajaan turut melaksanakan langkah penjimatan melalui Perkeliling Perbendaharaan Bilangan 2 tahun 2014. Langkah penjimatan berkaitan termasuk: yang pertama, mengurangkan imbuhan tetap kerajaan di antara 5% sehingga 10% bagi jawatan utama sektor awam ataupun khas. Yang keduanya ialah pengurangan kemudahan bayaran tol sebanyak RM50 bagi grade jusa khas C hingga A dan RM100 bagi turus 3 dan ke atas. Yang ketiga, pindaan kelas tempat duduk penerbangan domestik dari kelas perniagaan kepada kelas ekonomi bagi jusa khas dan juga khas C dan juga grade 54. Atas keprihatinan kerajaan, langkah diambil hanya melibatkan kumpulan pengurusan tertinggi grade jusa C dan ke atas dan tidak melibatkan kumpulan pengurusan dan profesional ataupun kumpulan pelaksana. Datuk Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, langkah penjimatan ini bukanlah satu denda kepada penjawat awam, tetapi hanya memotong sedikit kemudahan atas hasrat untuk menggerakkan rakyat supaya berjimat cermat. Selaras dengan firman Allah Ta'ala, untuk berjimat cermat ketika senang bagi menghadapi kesusahan pada masa hadapan, seperti dalam surah Yusuf ayat 48 dan 49 yang pernah dibaca oleh seorang Menteri Kewangan pada dalam satu pembentangan bajet pada masa yang lepas, yang bermaksud kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan dan padanya mereka dapat memberah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Terima kasih. Ya, jemput Kuala Langat. Terima kasih Datuk Speaker. Jawapan Menteri penuh beremosi dalam keadaan memperbandingkan keseluruhan soalan saya dalam keadaan berjimat cermat, tapi kita berboros hingga pergi ke Qatar dengan harga lebih dekat hampir setengah berjuta dan sebagainya. Itu bukan penjimatan namanya, itu pemborosan. Baik, pada soalan pokok yang saya nak masukkan di sini ialah Menteri, apa pun firman pun tak apa, yang penting Menteri pada agama sebelah tu dia boleh guide. Speaker, saya diberitahu oleh beberapa kekitangan awam, iaitu dalam keadaan sekarang ini, biar betul penjimatan itu wajib dilakukan, tetapi yang permasalahan sekarang ini ialah dalam keadaan bila mana barang meningkat. Saya bercakap dalam dasar kerangka seluruh pejabat awam. Dalam keadaan barang naik, kos sara hidup tinggi, gaji tetap di situ dan allowance tetap di situ. Jadi bermaksud bila barang meningkat, gaji kecil, dia akan mengucupkan cara hidup penghidupan yang akan mensengsarakan mereka. Dalam keadaan sedemikian, sebagai contoh, allowance kerajaan, guru besar dah berlaku hampir 40 tahun tak bergenjak RM100 sebulan, terpaksa keluarkan duit sendiri dalam keadaan terdesak. Begitu juga guru kanan, RM60 sebulan. Dalam keadaan sekarang ini yang perlu kita ambil perhatian supaya mereka tidak terbeban. Dalam keadaan keperluan itu, apabila ianya diperlukan, maka yang demikian, saya ingin, ini soalan saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah langkah-langkah untuk memastikan kaki tangan awam tidak dipinggirkan
terutama selepas diperkenalkan GST yang akan membebankan dalam kadar 6% dan pejabat awam ini tidak dianjak pendapatan mereka. Mohon Menteri jawapan konsisten. Terima kasih Datuk Speaker. Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, berhubung dengan GST, besok kita akan bentangkan GST ya. Tetapi saya nak jawab yang ini khusus kepada penjawat awam. Kita tidak mengecilkan gaji. Itu prinsip yang pertama yang kita pegang. Kita memotong sedikit kemudahan bagi mereka jusa C dan ke atas. Dan untuk penerbangan kita ambil M54 dan jusa C daripada kelas bisnes kepada kelas ekonomi. Ya, kita tidak potong gaji. Kita mengurangkan keraian. Kita mengurangkan keraian. Keraian ni ialah yang tidak dikenakan pendapatan. Dia keraian, dia kena belanja untuk keraian. Kita kurangkan keraian dan juga kita tidak libat walaupun yang mendapat keraian ni daripada M44 sampai ke atas. Tetapi yang kita potong ialah jusa C dan ke atas. Dan untuk Kementerian Yang Berhormat, supaya Yang Berhormat dapat maklumat, contohnya saya bagi contoh supaya kita berpuas hati. Jusa C sekarang kita telah kadar bulanan sekarang ni ialah 2,500 sebagai contoh. Sekarang ni bila kita buat penjimatan tinggal 2,375. KSN kadar sebulan 5,300, bila kita kurangkan jadi 4,770. Hari ini yang ke atas, yang ke bawah tak sentuh apa-apa. Jadi tujuan utama menteri dipotong 10%. Jadi oleh kerana soalan ini ditanya di bawah sana. Ya. Bagus, saya tanya. Saya tak duduk di bawah lagi, saya duduk di atas. Kerana menteri berapa, Perdana Menteri berapa? Saya perlu soalan bertulis yang Takkan tak tahu menteri duk terima bulan-bulan berapa? Ya, bukan senang. Takkan Yang Berhormat sebagai menteri tentu duk terima bulan-bulan, takkan tak tahu berapa? Ni pokok senar. Pokok senar melah pun tidak ada tak tahu yang mana. Pokok senar sibuk hal orang. Saya saya tak sempat melihat sebab saya dah belanja habis ya. Termasuklah kawan-kawan di parlimen pun tahu bahawa kalau perbelanjaan di sana itu ialah elang kerajaan daripada menteri parlimen. Jadi kalau Yang Berhormat tanya saya, sukar untuk saya menjawab sebab benda itu tidak dapat datang ke saya, sudah habis di jalanan ya. Jadi bagi tujuan kita buat mengurangkan imbuhan ni adalah untuk memberi galakan kepada rakyat supaya berjimat cermat. Itu dia matlamat utama, dan ianya tidak mendatangkan kesan ketara kepada anggota kerajaan. Dia melibatkan keraian, tol dan juga dan juga perubahan kelas daripada bisnes kepada ekonomi. Itu pun untuk jusa C. Jadi saya ingat Yang Berhormat, apa yang langkah kerajaan untuk penjimatan ini ialah untuk memberi galakan kepada rakyat dan tidak mendatangkan kesan kepada gaji anggota-anggota kerajaan. Walaupun saya tahu jawapan ini tidak memuaskan hati sebab Yang Berhormat nak saya jawab sampai ke kementerian-kementerian yang lain, maka kita tunggu GST bila dibentangkan besok, kita akan jawab semua sekali. Jadi terima kasih. Ya, Pasir Gudang. Terima kasih Tuk Speaker. Terima kasihlah tadi Kuala Langat suarakan pasal kaki tangan kerajaan. Saya rasa kos sara hidup ni bukan saja ditimpa kesusahannya, dirasai kesusahannya oleh kaki tangan kerajaan, tetapi juga semua rakyat Malaysia, terutama juga pekerja-pekerja swasta.
Jadi sehubungan itu, dalam keadaan kos yang meningkat ini, saya ingin bertanyalah dan meminta pihak kerajaan, apakah yang telah dan sedang akan dilakukan oleh kerajaan untuk membantu golongan pekerja swasta yang menghadapi keadaan kos sara hidup yang kian meningkat dan kurang mendapat perhatian dari segi, kalau di syarikat swasta ni dipanggil sebagai kola, oleh pihak majikan yang mendapat, saya kira, sambutan yang agak negatif untuk diberi pembelaan kepada pekerja-pekerja ini. Terima kasih. Ya, Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan meletakkan prinsip bahawa rakyat didahulukan. Apa sahaja kemasalahan rakyat akan menjadi perhatian utama pihak kerajaan, dan usaha-usaha serta langkah untuk memperbaikinya akan dibuat dari masa ke semasa. Soalan yang berhormat cantik, tetapi sahabat saya daripada Kementerian Sumber Manusia akan menjawabnya bila sampai masa, dan saya rasa dia telah pun menjawab banyak perkara berhubung dengan perkara ini. Tetapi sebahagian besarnya kita lihat bahawa bila kita bentangkan GST nanti, kita boleh rangkumkan permasalahan tersebut. Tapi walaupun sebab Yang Berhormat perlukan jawapan bertulis, saya akan bagi jawapan bertulis.